Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, perbezaan budaya dan agama bukan penghalang kepada pemerkasaan perpaduan serta keharmonian dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, keunikan masyarakat pelbagai agama dan budaya di negeri ini telah memperkayakan lagi kepelbagaian rakyat di bumi Kenyalang. Menurutnya, kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina dan perayaan lain di Sarawak telah terbentuk sejak dahulu lagi, hasil perpaduan serta keharmonian yang kukuh di kalangan masyarakat. Sarawak's economic future is very bright with stability. Politics must be managed properly. No point for us to quarrel among ourselves. That is what happening in Peninsula. Some say Sarawak is the linchpin in Malaysia. We decide what happened in Malaysia. Kita tidak sombong. Kita rendah diri. We are very humble people. What we want is stability, strong government, and we focus on the people's need so that Sarawak will prosper towards 2030. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Perhimpunan Tahun Baru Cina Anjuran Persatuan Cina Bersatu Bahagian Sibu pada malam Selasa. Terdahulu dalam majlis tersebut, Datuk Patinggi Abang Zuhari bersama tetamu kehormat yang lain telah menyempurnakan simbolik menggaul Yisang sebagai tanda kesejahteraan dan menyambut tuah. Selepas itu, beliau juga berpeluang melukis kaligrafi Cina sebagai simbolik perasmian yang menandakan jambatan penyatuan budaya yang membawa kepada keharmonian dan perpaduan semua kaum. Antara barisan tetamu kehormat yang hadir dalam majlis adalah Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuyan, Menteri Pelancongan Seni Budaya Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chuyu, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Michael Tiang Ming Ti, Temenggong Datuk Lau Liming, Presiden Persatuan Cina Bersatu Bahagian Sibu Lau Ing Song serta tetamu lain. Manakala pada 11 pagi, Premier Sarawak dan isteri meneruskan kunjungan hari keempat rumah terbuka sempena perayaan Tahun Baru Cina 2024 ke kediaman Temenggong Datuk Vincent Lau Liming pada Selasa. Ketibaan Premier Sarawak pada jam 3 petang telah disambut oleh Temenggong Datuk Vincent Lau serta ahli keluarganya. Kunjungan Premier Sarawak serta rombongan tersebut diserikan dengan upacara simbolik memotong kek. Tak dapat itu, orang ramai yang hadir turut dihidangkan dengan pelbagai juadah menarik seperti ketupat, pulut panggang, daging masak hitam, sate dan pelbagai menu lagi. Masih lagi dengan perkembangan di Sibu dengan Majlis Rumah Terbuka Parti Demokratik Progresif PDP sempena sambutan Tahun Baru Cina TBC di Pusat Komersial Pulau Lihua telah dimeriahkan dengan kehadiran lebih 10,000 masyarakat pelbagai kaum. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong King Sing berkata, budaya kunjung mengunjung sempena dengan perayaan masyarakat pelbagai kaum menjadi bukti kepada keharmonian dan perpaduan di negara ini. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dudung berkata, keharmonian dan perpaduan yang dinikmati rakyat Malaysia perlu terus dipelihara demi pembangunan negara yang berterusan. Rumah terbuka sini di Sibu Pulau Lihua ini sudah membuktikan satu kita punya perpaduan dan perharmonian. Kita istilah negara kita sebagai multiracial dan agama, kita mestilah mau mencapaikan satu perpaduan. Kita jangan jadi rasis ataupun berkawan. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa Rumah Terbuka Tahun Baru Cina PDP di Pulau Lihua pada Isnin.
Dalam perkembangan lain, beliau turut mengulas mengenai polisi bebas visa selama 30 hari untuk pelawat Cina yang terbukti berjaya dan bermanfaat untuk Malaysia dan China. Ahli Parlimen Bintulu itu menambah Malaysia juga telah mencatatkan peningkatan 35% dalam ketibaan pelancong Cina pada Disember tahun lepas sahaja berikutan pelaksanaan dasar bebas visa pada bulan yang sama. There is about 276 or 100% tourists coming in. So that is proven that if we have the visa free, they give is a lot of conveniences for the both sides. Paparan berikutnya, destinasi popular di Kuching, Kampung Budaya Sarawak SCV telah menjadi pilihan kepada delegasi Kesatuan Eropah EU sempena lawatan hari pertama mereka pada Selasa. Seramai 23 orang delegasi daripada Kesatuan Eropah selamat tiba di SCV pada jam 2.20 petang dan disambut dengan tarian selamat datang oleh kaki tangan SCV. Rombongan tersebut kemudiannya melawat ke rumah-rumah budaya di situ seperti Rumah Panjang, Rumah Bidayuh, Rumah Iban, Rumah Orang Ulu, Rumah Penan, Rumah Melanau, Rumah Melayu dan Rumah Cina. Seterusnya pada jam 4 petang, rombongan Kesatuan Eropah dipersembahkan dengan teater kebudayaan yang berlangsung selama 45 minit dengan persembahan tarian dari setiap etnik seperti tarian Zapin, Iban, Bidayuh, Melanau dan banyak lagi. Selesai dengan persembahan tersebut, rombongan disajikan dengan makanan-makanan tradisional di restoran SCV. Terdahulu, rombongan Kesatuan Eropah selamat tiba di Sarawak bagi melakukan lawatan kerja rasmi selama 5 hari di Sarawak bermula pada Selasa. Berita sukan. Seramai 20 petinju bakal mengibar cabaran Sarawak ke Timasa Sukan Malaysia SUKMA 2024 yang berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos depan. Presiden Persatuan Tinju Negeri Sarawak Sabah, Datuk Rahman Lariwu berkata, beliau hanya memilih petinju-petinju terbaik sahaja untuk membawa panji cabaran Sarawak dalam SUKMA 2024 nanti. Di 13 buah pusat yang terpilih untuk mewakili Sarawak, kita telah menjumpai 12 petinju lelaki, 4 petinju perempuan. Pemilihan terakhir adalah hari ini. Pemilihan long list memang dah a few months bermula daripada seluruh pusat. Sudah dimutamatkan pada hari ini. Only kita ada reserve 4 boxer sekiranya ada kecederaan kepada petinju-petinju yang sedia ada. Hujung bulan ni kita akan ke Johor mengikuti kejohanan Golden Globe di Johor pada hujung bulan 2 dan berakhir pada awal bulan 3. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa program pemilihan terakhir skuad SUKMA Sarawak 2024 di Kuching pada Selasa. Selain itu, katanya skuad tinju SUKMA 2024 kali ini juga akan dibawa ke Sri Aman bagi kejohanan tinju terbuka Sarawak edisi ketiga dan seterusnya ke Pontianak selama 3 minggu dan ke selatan Thailand selama 2 minggu. Sebagai persediaan terakhir tambahnya, skuad tinju SUKMA 2024 akan berangkat ke Baguio, Filipina pada hujung bulan 7 sebelum berlangsungnya Timasa SUKMA pada bulan 8. Dalam hal itu, beliau berharap Sarawak boleh menjadi juara keseluruhan bagi sukan tinju dan percaya bahawa skuad tinju Sarawak kali ini sudah bersedia. Sekian edisi tengah hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan Majlis Perhimpunan Tahun Baru Cina Anjuran Persatuan Cina Bersatu bahagian Sibu yang dihadiri Premier Sarawak pada malam Selasa. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.